Jika dilihat sekali imbas, halaman rumah sewa yang saya duduk memang sentiasa bersih. Rupa-rupanya saya tak tahu yang ada kisah di sebalik rumah itu. Ini merupakan kisah seram yang datangnya dari Rahim. Pada mulanya, saya ingin mencari rumah sewa kerana beberapa bulan lagi saya hendak mendirikan rumah tangga. Ketika saya sampai di kawasan rumah tersebut bersama dengan ibu saya dapat lihat suasana yang agak tenang, halaman rumah yang sangat bersih dan rumah yang sangat cantik. Namun berbeza pula dengan ibu saya yang melihat rumah itu agak gelap dan suram. Entahlah, mungkin pada ketika itu cuma perasaan ibu saya. Setelah kami memeriksa kawasan rumah, saya dan ibu berpuas hati dengan keadaan rumah. Walaupun rumah sewa saya tu agak jauh daripada jiran-jiran yang lain. Ibu cuma menasihati saya agar selalu memasang ayat-ayat Al-Quran dan kerapkan ibadah bila berada di rumah yang baru. Melihat muka ibu yang tak senang dengan rumah itu, saya ni cuba meyakinkan ibu yang rumah tu selamat untuk ditinggal. Padahal saya ni sebenarnya tak faham apa yang ibu cuba sampaikan. Selang beberapa malam selepas itu, saya mula diganggu. Ketika saya nak solat Isyak, saya dapat rasa diperhatikan dari arah belakang. Belakang saya ni ada satu bilik kosong yang saya tak pakai. Cuma saya jadikan bilik tersebut sebagai tempat saya letak barang-barang saya. Entah kenapa, hati saya rasa tak tenang. Kerana perasaan diperhatikan tu semakin kuat dan semakin kuat. Sehinggalah selesai saya habiskan solat saya cuba menoleh ke arah bilik tersebut. Sekali imbas, saya dapat lihat kepala yang menyorok. Imej kepala tersebut sangatlah jelas walaupun bilik tu gelap. Ketika saya nak ke dapur untuk makan, sekali lagi saya rasa macam diekori. Sama seperti kejadian yang tadi, saya dapat lihat ada kepala yang menyorok seolah-olah sedang memerhatikan saya. Saya ni buat bodoh je lah. Saya abaikan, mungkin perasaan saya je kot. Dan pada ketika saya nak masuk bilik, nak masuk tidur, saya macam terperanjat bila terasa macam bertembung dengan sesuatu. Contohnya, kita ni sebagai manusia, kalau kita berselisih dengan orang secara tiba-tiba, dah tentu kita akan terkejut. Begitulah situasi saya. Cuma dalam situasi saya tu, saya tak dapat nampak dengan apa yang saya bertembung tu. Ketika saya sedang tidur, saya terjaga pukul 1 lebih pagi. Apabila saya buka mata, benda pertama yang saya nampak di hujung katil saya adalah susuk tubuh seperti nenek kebayan tanpa kaki. Sejak peristiwa itu berlaku, gangguan mula kerap terjadi. Ada kalanya ketika saya sedang mandi, saya dapat dengar suara yang memanggil-manggil nama saya. Dan banyak lagi lah gangguan. Antaranya, saya pernah ternampak lintasan makhluk berbaju hitam di ruang tamu. Kadang-kadang waktu saya dalam bilik, saya boleh dengar bunyi orang memasak pula di dapur. Dipendekkan cerita, saya telah berjumpa dengan bapa saudara saya dan saya berceritalah tentang kejadian yang saya alami. Bapa saudara saya ni merupakan tukang perubatan Islam lah. Kurang-kurangnya dia ada sedikit pengetahuan tentang alam-alam gaib ni. Menurut bapa saudara saya, sebenarnya ada perkara yang tuan rumah tak ceritakan. Rumah sewa yang saya duduk tu rupa-rupanya ada penjaga.
Penjaga rumah tu mungkin tak ganggu, cuma selagi mana saya tinggal di rumah tu, selagi itulah saya akan nampak kelibat-kelibat yang melintas. Dan mungkin akan lebih kerap sebab itu kan rumah dia. Makhluk ni akan pastikan rumah sentiasa dalam keadaan kukuh dan bersih. Mungkin itu amanat Tuhan dia. Sebab tu halaman rumah dan kawasan rumah selalu nampak bersih walaupun tak ada orang duduk. Mendengar hal itu, saya mula ketakutan. Tapi dalam masa yang sama, saya tak ada pilihan selain dari terus tinggal di rumah sewa tu. Selain daripada memperbanyakkan ibadah, saya kena kuatkan semangat kerana semakin lama makhluk yang jaga rumah tu mula menunjukkan diri dia sedikit demi sedikit, walaupun di siang hari.